Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke subtopik ataupun tajuk kecil yang baru, okay, iaitu kita akan mengenali ataupun kenal pasti bentuk asas. Okay, kita akan kenal pasti bentuk asas. Okey, awak dah belajar sebelum ni tentang bentuk-bentuk 3D secara offline. So hari ni awak akan belajar kenal pasti bentuk asas. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, awak akan mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. Okey, awak akan kenal pasti bentuk asas bagi tiga bentuk dimensi. Apa yang dimaksudkan kenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi? Okey, dia macam ni. Okey, apa yang awak belajar hari ini adalah awak akan tengok bentuk 3D. Okey, contoh bentuk 3D yang awak dah belajar pada uh, minggu lepas secara offline. Okay, awak belajar bentuk kubus. Okay, kubus. Okay, ini adalah bentuk kubus. Okay, cikgu tak ada pembaris. Cikgu tak boleh nak buat secara straight. Okay, sikit. Sebab dia kubus ni tak sama pula. Dia kena sama semua. Okay, ini adalah kubus. Ini ukuran kena sama. Okay, apakah bentuk-bentuk asas yang boleh menjadikan kubus? Apakah bentuk-bentuk asas yang boleh menjadikan jadikan dia sebagai kubus? Okey, ini adalah kubus. Okey, bentuk-bentuk asas yang kita gabung, dia jadi bentuk 3D. Bentuk 3D ni kubus lah. Ada bentuk yang lain, ada cuboid, ada cone, okay, ada silinder. Nanti kita akan belajar. Okey, sebelum kita pergi ke bentuk kenal pasti tu, kita akan tengok apakah bentuk-bentuk asas yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, awak boleh rujuk buku surat 80, buku teks jilid 2 Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan kenal apakah bentuk-bentuk asas yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, bentuk asas yang pertama. Okey, ini apa bentuk asas apa ni? Apa yang kita panggil ni dulu? Kita pernah belajar. Tahun 1 pun pernah belajar. Apakah bentuk asas ini? Apakah nama dia? Eh, bukan. Ini bukan bentuk 3D. Ini bentuk asas. Bentuk asas dua dimensi saja. Ini apa bentuk asas? Ya, betul, Aris Haikal. Ini kita panggil sebagai segi empat. Segi empat apa ni? Segi empat apa? Siapa ingat? Segi empat? Ya, bagus Aris. Ini adalah kita panggil sebagai segi empat sama. Okey, ini segi empat sama. Okey, ini adalah bentuk asas segi empat sama. Sekejap Okey, baik. Kita sambung. Sorry. Maaf semua. Okey, ini adalah bentuk asas segi empat sama. Okey, bentuk asas segi empat sama. Dia bukannya bentuk 3D bukan bentuk 3 dimensi Dia bentuk asas. Okey, awak dah belajar benda ni sebelum ini. Okey. Baik, seterusnya bentuk asas yang awak dah belajar. Ini apa dia? Apakah bentuk asas ini? Segi tiga. Okey, segi tiga. Ini adalah bentuk asas segi tiga. Bagus. Okey. Tukar warna bagi awak nampak. Ini adalah bentuk asas segi tiga. Okey. Baik. Seterusnya bentuk asas yang awak belajar sebelum ni. Okey, ni apa dia? Apa bentuk asas ni? Ya, bulatan. Okey, ini adalah bulatan. Segi ini adalah bentuk bulatan ataupun bulat. Okey, seterusnya bentuk asas yang awak dah belajar. Apa dia ni? Ingat tak? Bagus. Ini adalah segi empat tepat. Segi empat tepat. Ini adalah empat bentuk asas yang awak dah belajar sebelum ini. Okey, awak boleh gabung-gabungkan bentuk asas ni. Bila gabung-gabung, dia akan jadi bentuk tiga dimensi.
Okay, awak gabung semua ni, dia akan jadi bentuk 3 dimensi. Okay, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, daripada 4 bentuk asas ni, kita akan gabung-gabung dia dibentuk 3 dimensi. Contohnya, segi 4 sama gabung dengan segi 3, nanti apakah bentuk dimensi yang kita akan dapat? Okay, ataupun bulat bergabung dengan segi 4 tepat, apakah bentuk 3 dimensi yang kita akan dapat? Ataupun kita ada gabung segi 4 sama ni sebanyak 6 segi 4 sama kita gabung, apakah bentuk 3 dimensi yang kita akan dapat? Jelas tak pembelajaran hari ini? Faham tak? Faham tak kelas? Boleh faham Faham, okey. Alright nanti kita akan belajar. Okey, baik. Seterusnya, tengok. Awak dah tahu apakah bentuk asas hari ni. Awak tahu ada 4, segi 4 sama, segi 3, bulat dan segi 4 tepat. Okey. Bentuk asas yang pertama. Okey. Bentuk asas yang pertama. Apakah bentuk ini? Kubus. Okey, ini adalah kubus. Okey, kubus. Okey, bentuk asas apa yang kita gabung-gabung jadi kubus? Bentuk asas apa yang kita gabung-gabungkan jadi kubus? Segi 4. Okey, segi 4 yang kita gabungkan menjadi kubus. Ada tak lagi bentuk asas yang lain? Ada tak lagi bentuk asas yang lain kita gabung-gabung jadi kubus? Tak ada Hanya kubus saja. Okey, berapa banyak kubus? Berapa banyak segi 4 yang kita gabung menjadi kubus? 6. Macam mana dapat 6 tu? Okey, awak tengok kat sini Dekat bahagian 4, bahagian depan ni dah ada satu segi 4, betul? Sini dah satu. Cikgu tanda dengan warna merah tu. Okey, sini dah satu bahagian. Okey. Bahagian tepi ni segi 4 lagi kan? Betul tak segi 4? Okey, 2 bahagian. Dekat atas ni segi 4 lagi. Okey, 3 bahagian. Okey, dekat bahagian tepi ni. Okey, awak akan pandang dekat sini. Okey, dekat sini lagi satu bahagian. Dah 4 bahagian dah. Okey, lagi mana lagi? Daripada bawah, awak pandang ke bawah. Okey. Ini satu bahagian. Segi 4 lagi. Ini segi 4. Okey, 5 bahagian. Lagi satu kat mana? Daripada belakang. So, ada lagi satu segi 4 dekat bahagian belakang ni. So, ini adalah bahagian yang ke-6. So, awak nak jadikan kubus, awak kena gabungkan 6 segi 4. Okey, ini kita panggil segi 4. Tadi awak cakap ini segi 4. Okey, nampak? Berapa banyak segi 4 yang kita perlukan? 6 segi 4 yang kita perlukan untuk jadikan dia sebuah kubus. Jelas tak kelas? Faham tak apa yang cikgu ajar ini? Kalau tak faham, cikgu akan ulang. Faham Bagus Haris. Faham, bagus Aryan. Okey. Awak ada 4 segi, awak ada 6 segi 4. Awak gabung. Ataupun cikgu lukis kat sini Okey, cikgu lukis. Okey. Segi 4 yang pertama. Kat depan ni, segi 4. Betul? Okey. Ini segi 4 yang pertama. Segi 4 yang kedua. Awak gabung kat belakang ni. Ini segi 4 yang kedua. Okey. Segi 4 yang ketiga. Dekat tepi ni. Okey. Segi 4 yang keempat. Dekat bahagian. Saya ingat pula. Dekat bahagian sini. Segi 4 yang kelima. Dekat bahagian bawah. Segi 4 yang keenam. Dekat bahagian belakang. Okey. Itu adalah 6 segi 4 yang awak gabung-gabung. Awak akan dapat sebuah kubus. Okey, jelas? Macam mana dapat sebuah kubus dengan 6 segi 4? Alright, bagus. Okey, so sekarang kubus awak dah tahu macam mana nak gabung dia. Okey, seterusnya kita tengok apakah bentuk seterusnya. Okey, kuboid. Okey, kuboid. Apakah bentuk asas yang kita gabung-gabung kita akan dapat kuboid? Apakah bentuk asas yang kita gabung-gabung kita dapat kubus? 7.
Apakah bentuk asas yang kita gabung-gabung dapat kuboid? Apa bentuk asas yang pertama awak nampak? Apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak? Bentuk asas. Bentuk apa yang enam? Apa yang enam? Okey, segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Okey, bentuk asas yang pertama segi empat tepat. Nampak segi empat tepat tu kat mana? Dekat bahagian depan ni betul nampak? Bahagian depan, bahagian atas, bahagian bawah dengan bahagian belakang segi empat tepat. Apa lagi bentuk asas yang awak akan gunakan dalam kuboid? Segi empat sama. Okey, segi empat sama. Kenapa? Kita tengok, masing-masing kita tengok Tengok dulu segi empat tepat. Okey, cikgu akan gunakan warna merah. Okey, segi empat tepat. Ni yang depan ni segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Okey, ini segi empat tepat. Okey, berapa banyak kita guna segi empat tepat Satu kita dah guna satu. Okey, yang mana lagi? Ni yang bawah ni. Yang bawah ni, ini bawah ni. Okey, awak akan pandang, awak akan tengok daripada bawah ni. Okey, ni satu. Ni segi empat tepat yang kedua kat bawah ni. Ni segi empat tepat. Seterusnya mana? Dekat atas. Ni segi empat tepat juga ni. Okey, ini dah 3. Mana lagi? Daripada belakang. Ni. Ini adalah segi empat tepat juga. Okey, so berapa segi empat tepat yang kita pakai? Berapa? Berapa segi empat tepat yang kita guna? 4. Okey, 4. Okey, 4. Okey, 1. Bahagian depan ni 1. Bahagian atas 2. Bahagian bawah 3. Bahagian belakang 4. Okey, awak ada 4 segi empat tepat. Okey, berapa banyak segi empat sama? Mari kita kira berapa banyak segi empat sama. Cikgu akan tukar dengan warna biru. Okey, segi empat sama. Tengok dekat tepi ni. Ini adalah segi empat sama. Okey. Ini segi empat sama. 1. Dekat tepi ni. Pandang dari sini Ini adalah segi empat sama. Segi empat sama. 2. So, ada 2 sahaja segi empat sama. So, untuk menjadikan kuboid, awak kena gabung bentuk asas segi empat. Segi empat sama. Dan segi empat tepat. Awak kena gabung 2 bentuk asas ni. Segi empat tepat. Dan segi empat sama. Berapa banyak? Okey, segi empat tepat. Awak gabung sebanyak 4 segi empat tepat. Dan 2 segi empat sama. Awak akan dapat kuboid. Okey, tak percaya mari kita tengok. Okey, kita akan tengok segi empat tepat dulu. Segi empat tepat cikgu akan lukis dengan warna merah. Okey, segi empat tepat. Okey, so atas ni kita akan gabung. Kita akan ambil lagi satu segi empat tepat. Kita akan gabung. Ini segi empat tepat. Maaf garisan tak berapa cantik. Cikgu tak guna pembaris kat sini. Okay, ini segi empat tepat. Mana lagi segi empat tepat? Okey, dekat bawah. Dekat bawah ni pun kita akan gunakan segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Dekat mana lagi segi empat tepat? Dekat belakang. Dekat belakang dia. Cikgu buat garis putus-putus sebab dia tak nampak segi empat tepat. La ilaha illallah. Teruknya garisan. Okey, ini segi empat tepat. Ini segi empat tepat. Dekat belakang. Okey, segi empat sama kat mana cikgu? Okey, segi empat sama dekat sini kelas. Ini segi empat sama. Ini satu segi empat sama. Yang ni 2 segi empat sama. Ini segi empat sama. Okey. So, awak ada 4 segi empat tepat. 2 segi empat sama. Jelas tak kelas macam mana nak dapatkan kuboid? Menggunakan bentuk asas. Okey, bagus. Terbaik. Okey, baik. Seterusnya. Bentuk 3 dimensi yang seterusnya adalah. Ini apa dia ni kelas? Piramid. Yes, ini adalah piramid. Okey. Piramid. Okey, dia gunakan bentuk asas apa untuk dapatkan piramid? Segi 4. Bagus. Lagi satu? Segitiga. So, 2 bentuk asas dia guna. Yang pertama, segitiga. Yang kedua, segi 4. Okey, segitiga dan juga segi
4. Okey, ada tak bentuk asas lain? Bulat ke? Ada tak bulat? Digunakan bulat? Tak ada. Okey, bagus. Dia tak gunakan bulat ya. Dia gunakan 2 sahaja, segitiga dan juga segi 4. Okey, untuk segitiga, berapa banyakkah segitiga yang digunakan? Siapa boleh jawab? Berapa banyak? Awak tengok dekat piramid tu, berapa banyak dia guna segitiga? 4. Bagus. Okey, 4. Kat mana segitiga yang digunakan 4? Okey, ini 1. Cikgu tandakan warna merah tu ini dah 1. Okey, tepi ni 2. Ini 2. Ini 2. Lagi? Ni, awak akan pandang dari sini. Dekat belakang ni. Ini 3. Segitiga ni. Ni 3. Lagi 1. Awak pandang kat daripada sini. Dekat belakang ni. Segi 3 yang keempat. So, dia akan gunakan 4 segi 3. Berapa banyakkah segi 4 yang digunakan? Berapa banyak segi 4 yang digunakan kelas? Segi 4 berapa banyak dia guna? Kalau segi 3 ni dia guna 4. Okey, dia guna 1. Ni bawah ni saja. Tapak ni dia guna segi 4. Ni segi 4. Okey, awak boleh pandang daripada bawah ni. Okey, awak bayangkan awak pandang daripada bawah. Okey, dia hanya menggunakan 1 sahaja segi 4. Okey. Jadi, segitiga, bentuk asas segitiga dia gunakan sebanyak 4. Bentuk asas segi 4 dia gunakan sebanyak 1. So, dia boleh membentuk sebuah piramid. Okay, dia boleh membentuk sebuah piramid. Okey. Tengok sama-sama. Okey, dia gunakan segi 4, 1 segi 4. Okey, ni segi 4, dia gunakan segi 4. Okey. Segi 3. Okey, ini segi 3. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ke belakang ni 3, yang belakang ni segitiga yang keempat. Sorry cikgu tak ada membaris lah. Cikgu punya garisan dia jadi tak cantik lah. Okey, segitiga yang seterusnya. Ya Allah, teruknya. Okey. Cikgu padam. Padam sekali, cikgu buat lagi sekali Okey. Ni adalah segi 4. Satu saja dia guna segi 4. Segi 3 dia guna kat mana? Okey, ini segi 3. Lagi teruk. Okey, ni segi 3. Sekejap ya. Okey, ini segi 3. Ini segitiga yang pertama ada kat belah tepi. Ini segitiga yang kedua belakang. Ini segitiga yang seterusnya. Okey, depan dengan sisi. Okey, sedia ada 4 segitiga. Okey, boleh faham tak kelas? Okey, ada 4 segitiga dan ada 1 segi 4. Faham tak untuk jadikan bentuk asas piramid? Okey, bagus. Alright, seterusnya. Bentuk asas seterusnya apa ni? Silinder. Silinder. Okey, silinder. Awak dah belajar sebelum ni kan dalam tajuk isi padu cecair. Okey, silinder penyukat. Inilah silinder. Bentuk silinder. Okey, apakah bentuk silinder yang digunakan? Apakah bentuk asas? Okey, bulat. Lagi satu dia gunakan apa? Segi 4 tepat. Okey, dia akan gunakan segi 4 tepat dan dia akan gunakan bulat. Okey. Baik, dekat mana segi 4 tepat tu? Kat mana segi 4 tepat? Okey, ini adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni dia bengkok kan? Sebab apa dia bengkok kan? Sebab dia nak lekatkan dengan bulat. Ini segi 4 tepat sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan ni segi 4 tepat. Okey, ini segi 4 tepat. Cuma dekat bahagian ni dia bengkok kan? Kalau ikutkan dia jadi macam ni. Okey. Dia jadi macam ni, segi 4 tepat. Okey. Seterusnya bulat. Bulat pun dia gunakan. Okey, berapakah segi 4 tepat yang digunakan dan berapakah bulat yang digunakan? Segi 4 tepat dia guna berapa? 1. Kalau bulat 2. Okey, bagus. Okey, segi 4 tepat dia gunakan 1. Kalau bulat dia gunakan 2. Okey, bagus, pandai. Okey, 2. Bulat ni kat mana? Dekat atas dan juga dekat bawah. Okey, 2 bulat dia gunakan. Okey. Faham?
Jelas Senang Okey, terbaik. Okey, seterusnya. Ini adalah bentuk kon. Bila kat mana awak nampak bentuk kon ni? Selalunya kat mana? Bila awak nampak bentuk kon ni? Hari jadi, topi hari jadi. Okey, awak nampak kon. Pakai topi tu. Ataupun kalau dekat sekolah waktu PJ, cikgu ada guna kon. Okey? Baik. Seterusnya, apakah bentuk asas yang menjadikan dia sebuah kon? Apakah bentuk asas dia gunakan? Bulat dan juga segi tiga. Hanya ada dua bentuk asas saja. Ada tak dia guna segi empat sama? Tiada. Segi empat tepat? Tiada juga. Okey, baik. Berapa banyakkah segitiga yang digunakan untuk membentuk sebuah kon? Satu. Okey, satu. Okey, satu segitiga. Berapa banyak bulat yang digunakan? Satu. Oh. Ada tak bentuk lain? Tak ada, Baik. Boleh faham tak setakat ni apa yang cikgu ajar? Bagus, terbaik. Faham. Okey, bagus. Ada apa-apa soalan tak? Tidak ada. Bagus. Alhamdulillah. So, kalau tak ada, ini adalah apa yang awak belajar pada hari ini. Awak belajar di mana awak belajar macam mana awak jadikan bentuk asas ni menjadi sebuah bentuk tiga dimensi. Okey, bentuk asas tu yang awak belajar tadilah. Cikgu balik ke tempat asal, Bentuk asas yang awak belajar empat tadi, awak dah belajar sebelum ni iaitu segi empat sama, segi tiga, bulat dan segi empat tepat. Macam mana keempat-empat bentuk ni awak gabung-gabung ni jadi bentuk asas seperti kubus, kuboid, piramid dan silinder dan juga kon. Okey, macam mana awak gabung-gabungkan bentuk asas yang segi empat sama semua tu menjadi tiga dimensi. Okey, baik. Ini adalah latihan untuk hari ini. Boleh buat pada muka surat 140 di buku aktiviti warna biru, Alright, boleh buat sekarang, tak ada masalah, senang itu. Dah siap laju. Lajunya. Okey, baik. Ada sekal. Okey, dah siap. Nanti jangan lupa tinggal Google Classroom. InsyaAllah ada masa cikgu akan cek. Cikgu dah lama tak cek kerja awak. Okay, cikgu sibuk sikit lah. Minta maaf, Okey, terima kasih Hari Sekal. Bye. Ya, Adam Mikael. Dah siap. Okey, terbaik Adam. Okey, jangan lupa tinggal Google Classroom nanti,